Norma dia dah lain. Okay. Dan kalau tanya tadi, kenapa ada orang buat bisnes berjaya, ada orang buat bisnes gagal. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali di dalam podcast Talk to OZ bersama dengan saya Omar dan juga Saya Ozi Zuri. yes, selamat datang sekali lagi Yes. ucapkan kepada anda yang sudi untuk menonton podcast yang dibawakan khas oleh siapa tu? Oleh Talk to Ozi. Oleh Talk to OZ lah, oleh kami lah. Yes. So, kenapa kita buat Talk to OZ ni Tuan Ozi? Mungkin lepas ni kita pula akan mungkin akan ada lah dibawakan khas oleh mungkin brand-brand lain lepas ni insyaAllah. Yes. So soalan dia apa tadi? Soalan dia kenapa kita buat? Kenapa kita buat Talk to Ozi adalah dia disebabkan kita nak share. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita share short video, Okay. dia terlalu pendek dan mungkin orang akan salah faham Betul. explanation kita. So that's why bila kita buat Talk to Ozi punya podcast ni, supaya kita boleh discuss dengan lebih panjang. So bila you all tengok short video daripada Talk to Ozi tu, make sure you all pergi ke YouTube untuk tengok ulasan ataupun yang lebih panjang lah kita panggil. Faham. Supaya you all akan faham the whole concept of apa yang kita discuss, apa yang kita bercakap, supaya you all nampak the bigger picture. Yes. Jangan hanya tengok short video tu dan buat kesimpulan sendiri. Saya kalau boleh nak anda semua yang mana menonton di short video tu, make sure pergi ke YouTube. Yes. Okay, ke video panjang supaya you all boleh tengok lebih kefahaman lah, dapat lebih kefahaman. Yes. Lebih faham lah tentang apa yang cuba dia explainkan dengan lebih, orang kata, lebih panjang lah. Ya, betul. Lebih mendalam. Tapi jangan buat kesimpulan sendiri lah. Yes, jangan buat kesimpulan sendiri. Dan nak kata panjang tu tak adalah panjang sangat Tuan Uzi. Ya. Kita expect pun orang kata tidaklah sampai 2 jam. Tak ada. Kan nanti macam tengok wayang pula. Ya, sebab short video tu kita buat dalam 30 seconds, kan? 1 minit. So the whole picture tu mungkin tak nampak kan dalam short video tu. Betul. So make sure you all tengok the whole video lah. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Ya. saya ada beberapa soalan yang mungkin kita nak pertanyakan lah kepada Tuan Ozi. Tentang Kita akan discuss benda ni. Yes, kita akan discuss. Kita akan kupaskan melalui perspektif daripada kami lah, senang kata. Okay. Yang mana mungkin bersesuaian dengan anda. Anda boleh, orang kata, implement, anda boleh lakukan, boleh ikut. Kalau rasa macam tidak sesuai, tidak ada masalah. Cuma ini adalah daripada perspektif kami. Yep. Dan kalau ia dapat something daripada anda, ia lebih baguslah untuk anda. Okay, so soalan yang telah saya terima, okay, ada beberapa. Tapi kita mulakan dengan soalan yang pertama, Tuan Ozi. Okay. Kenapa ada orang berjaya dalam bisnes dan gagal? Adakah yang berjaya ni sebab DNA berniaga adalah dalam keturunan? Okay. So macam mana? Faham tak soalan ni? Faham maksud dia kenapa ada orang berjaya buat bisnes, kenapa ada orang gagal buat bisnes? Macam tu. Adakah benda ni keturunan? Kan adakah? Selalu yang kita tahu keturunan Betul. ni penyakit. Kan? Penyakit kan? Tak ada pula tentang bisnes kan? Tak ada. Tapi itulah apa pendapat Tuan Ozi? Okey, bagi saya ini pun dulu kita selalu dikatakan dengan macam tak apalah. Dulu family dia berniaga, keluarga dia berniaga, mestilah dia pandai berniaga. Kan? Tapi sebenarnya hari ni dah tak relevan lah bagi saya. Tak relevan. Sebenarnya dia bergantung kepada seseorang tu. Saya tengok ada ramai je usahawan-usahawan yang family dia tak ada kena-mengena pun dengan bisnes. Okay. Family dia mungkin bekerja, kerja kerajaan, mungkin kerja swasta. Senang kata kerja sepenuh masa. Faham? Tapi bila datang dekat anak tu sendiri, anak tu dah buat bisnes. And so hari ni, tambah-tambah hari ni, kalau tengok dengan keadaan hari ni, budak-budak pun dah start buat bisnes. Betul. Kan, dia dah jadi macam satu benda yang dah biasa, dah normal bila kita buat bisnes. Dulu, orang sangat takut buat bisnes. Dulu semua kalau boleh kerja government kan, mostly dia bekerja lah untuk bekerja, jaminan. Macam dulu lah, macam saya nampak lah kan benda-benda ni kan. Bukan saya nak meletakkan setengah orang dia macam tu, tidak. Tetapi dia lebih nak security. Betul. Tetapi sekarang ni saya nampak orang tak adalah sangat kepada security. Tetapi dia lebih kepada why not kita cuba bisnes? Why not kita cuba bisnes? Ya, even hari ni orang bekerja pun ada dia punya side business. Betul. You know, sebab hari ni pun even bekerja pun belum tentu sebenarnya dijamin.
Sebab ekonomi hari ni adalah sangat fragile. Betul. Dia sangat tidak ada kepastian gitu. So bila tidak ada kepastian ni, orang yang bekerja pun mungkin akan start buat part time business. Jadi agent ke, jadi stokis ke, jual pada orang ke, whatever. Sambilan lah online, sebab benda tu mungkin boleh tambah dia punya pendapatan. Betul. Kan? So hari ni dah different dah. Norma dia dah lain. Okay. Dan kalau tanya tadi, kenapa ada orang buat bisnes berjaya, ada orang buat bisnes gagal. Dia sebenarnya sama dengan kalau kita sekolah, kalau kita buat peperiksaan. Ada orang kenapa dia belajar sama, guru yang sama, tapi kenapa ada orang tu boleh dapat A, kenapa orang boleh dapat B, kenapa ada student yang boleh dapat C. So dia sebenarnya konsep dia sama je. Bila kita buat bisnes, akan ada, dia macam ujian juga. Ada orang buat bisnes, dia ada beberapa kategori lah saya boleh kata. Macam ada orang buat bisnes, dia terus berjaya. Betul. Tu rezeki. Betul. Okay. The first business terus berjaya. Ada orang buat bisnes, first business dia fail. Ataupun tak berjaya lah kita kata. Tak sukses lah. Tak sukses. Tak capai apa yang dia nak. Tak excel. Ya. Okay. Kemudian ada orang berjaya selepas dia dah buat 10 bisnes. Ni menarik. 10 bisnes 10 baru bisnes berjaya. baru dia berjaya. Dahsyat tu. Dahsyat. Mental macam mana mental dia orang, walaupun kita berbanyak bisnes yang telah mereka ni lakukan, dia masih nak buat. Masih lagi nak buat sampai ke bisnes yang ke-10. Ya, ada orang bisnes dia berjaya sampai ke-10, ke-11 baru dia berjaya. Ada orang berbelas-belas, berpuluh bisnes barulah dia berjaya. So di sini bagi saya kejayaan orang ni tak sama. Kita tak boleh ukurkan. Benda tu kita tak boleh samakan benda tu. Sebab ada orang proses dia berbeza. Betul. Bagi saya tak adalah kata macam kenapa orang tu gagal. Sebenarnya dia belum berjaya je. Yes. Selagi orang tu tak give up, selagi itulah dia tak gagal. Bila dia dah start give up, itulah momen yang dia dah gagal. So bila orang kata buat bisnes kenapa ada yang gagal, ada yang berjaya. Okay, satu, dia berbalik kepada mindset kita juga. Kita nak buat bisnes tu for long term ke short term. Dan dia dipengaruhi oleh knowledge yang kita ada, ilmu yang kita ada. So kenapa orang tu berjaya? Selalunya kita tengok sama ada dia dah lalu banyak pengalaman-pengalaman dia, kemudian baru dia berjaya. Ataupun ada orang buat bisnes dan dia belajar, dia invest untuk belajar ilmu, and they start growing. Berbeza dengan orang yang buat bisnes tapi dia tak belajar. Dia bolehlah berjaya, tak kata dia tak berjaya. Dia boleh berjaya. Betul. Tapi level kejayaan seseorang tu tak sama lah. Iyalah. Kita cakap terus terang je kat sini. Betul, sebenarnya. Betul. Okay. Sebab saya nampak juga kan, ada yang tidak pun belajar di mana-mana, tetapi mereka memilih untuk jalan je lah, kan? Fokus on apa yang ada di depan mata, buat. So berbeza juga dengan yang mungkin ada experience. Mungkin ada experience sebelum ni yang belajar, dan mungkin ada dia belajar daripada pengalaman. Yes, belajar daripada pengalaman yang membuatkan dia lebih kepada, senang kata macam mana dia macam shortcut lah. Sebab dia dah tahu banyak benda. Bila dia tahu banyak benda, dia dah tahu apa yang dia nak decide, berbanding dengan mereka yang mungkin baru nak start business tetapi tidak mahu ambil tahu. Betul. Kan? Dia bukan tak nak belajar, kan? Tak nak belajar dan tak nak ambil tahu is different thing lah bagi saya. Betul. Sebab tak nak ambil tahu ni memang dia sedia je, betul. Kan? So dia rasa macam saya dah tahu dah semua benda yang saya nak buat, dan saya jalan je lah. So ada juga jenis macam tu. So adakah ini menyebabkan adanya bisnes yang berjaya dan bisnes yang gagal? Cara kita handle kita punya bisnes, cara kita mulakan bisnes kita. Dia sebenarnya bisnes ni macam kereta lah. Okay. Orang yang drive bisnes tu adalah driver. Maknanya orang yang drive kereta tu driver lah. Maksudnya ibarat bisnes ni adalah kereta, kita yang drive kereta tu. Okay. So maknanya kita yang drive bisnes tu. So kejayaan sesebuah bisnes tu sebenarnya dia bergantung juga kepada karakter orang yang drive bisnes tu. Okay. Kalau orang tu drive bisnes dia dalam keadaan yang contoh kalau kita drive, kita nak jadi pemandu, kita nak buat kereta. Kita kena ambil lesen. Kita kena pergi belajar. Kan? Ada berapa jam kita belajar untuk dapat lesen, dapat P. Lepas tu after how many years? 2 years tak silap saya. Lepas tu barulah you jadi competent punya driver. P tu dah tak ada dah lah. P dah tak ada dah. Okay. So dia sama juga konsep dia bila bisnes. Sebab saya pun dulu, terus terang saya cakap kat sini, saya malas belajar.
Saya tak rasa ilmu tu adalah benda yang penting untuk saya bila saya buat bisnes. Sebab saya rasa macam saya belajar degree marketing. Saya rasa macam oi dah power ni. Dah belajar marketing kan, ada basic fundamental tentang basic marketing yang paling power sekali lah. Betul, dia padu lah. Dia boleh jual lah semua benda kan. Orang kata kalau angin nak jual pun boleh jual lah angin tu. Macam tu lah betapa berlagak dulu lah. Tapi lepas bila saya start belajar di luar, saya belajar dengan mentor saya tengok banyak gila benda yang aku tak tahu. And sebelum saya pergi belajar dengan mentor apa semua ni, saya buatlah dulu bisnes. Tapi saya tengok kenapa saya tak sama dengan orang lain tahap saya. So saya pun pergi belajar. Okay, lepas belajar tu baru saya nampak ada banyak sebab tu dah talk to OZ. Sebab tu nama OZ lah. So banyak gila benda yang aku tak tahu. Banyak benda yang aku tak belajar lagi. So di situlah saya first kali saya macam banyak gila ni benda yang aku nak kena biar tahu ni. And semakin banyak aku belajar, semakin banyak sebenarnya yang saya tak tahu. So tu bezanya orang yang kenapa dia buat bisnes, excel, boleh grow gila-gila, boleh orang kata apa, exponential growth tu, you know, dia naik mendadak, dia boleh naik dan konsisten dan terus naik. Beza dengan orang yang dia boleh buat bisnes tetapi dia tak samalah level dengan orang yang betul-betul excel. Sebab tu mindset kalau contoh orang buat 1 juta tak sama dengan 10 juta. 10 juta tak sama dengan 100 juta punya pemikiran. Betul. Saya setuju lah benda tu. Dan saya suka sebenarnya bila Tuan Rozi cakap tentang bawa kereta lah, macam driver kan. Driver bawa kereta apa semua. Kita boleh pilih untuk jadi yang macam mana. Kan, contohnya kita boleh pilih untuk drive tapi tak ada lesen, boleh, tak ada masalah. Kan, boleh je. Tak ada siapa nak marah pun selagi tak ada polis yang nak tahan saman lah. Kena saman lah. Kan. So boleh dia macam yalah, kita tak belajar, kita tak buat apa, tapi semua orang boleh bawa kereta. Kan, semua orang boleh bawa kereta. So kita pun boleh buat bisnes kalau kita tak tahu apa pun, jalan lah. Tapi ada dia punya risiko lah. Ada risiko. Kan, risiko dia. So ada juga yang memilih untuk bawa mengikut had laju 110 km/h. Kan, mungkin dia adalah slow and steady tetapi konsisten. Macam ni lah saya tambah sikit Yang dah ambil lesen pun ada potensi nak accident. Betul. Maknanya yang dah belajar pun ada potensi ada risiko. Tambahlah yang tak belajar sangat. Yes, betul. Dan kalau terlebih belajar Tuan Rozi, terlebih confident, nak laju sangat, boleh buat laju, tak ada masalah. Tapi accident ada juga yang accident sebab buat laju sangat. Baru ni saya ada tengok dekat dalam X punya platform. Dulu Twitter kan. Twitter. Dalam platform tu lah. Ada accident BMW color biru. Color biru. Dia punya bawa ni betul-betul laju lah. Lane tu saya tak tahu. Dia Max Highway kot. Saya tengok kat Max Highway. Max Verstappen bukan? Bukan. Max Verstappen dia dah level lain lah. Kalau boleh kita nak jadi macam Max Verstappen lah. Saya nak di Hamilton. Hamilton dia dah kurang sikit. Tapi siapa? Saya tak minat sangat. Okay lah, next lah. Dan kita cerita tentang persistent tu kan. Tak apa. So berbalik kepada BMW color biru Max di dalam Max Highway tu, di dalam lah, di Max Highway tu lah. Okay. So highway tu 3 lane tau. 3 lane. So bila 3 lane ni banyak 3 lane ke 4 lane kot, saya tak ingat lah. Saya tengok tu kan. So dia ada kereta ni paling kanan, kereta besar sikit lah kan, paling kanan. Dan dia punya laju yang lane paling kanan, dia duduk lagi kanan. Faham tak? Akhirnya dia macam dia memotong lane yang paling kanan sebelah dengan divider tengah-tengah tu. Punya laju dia bawa. Dia potong. Dia berjaya potong. Kan, kalau fikir tu tak logik lah. Kan, selalu kalau you potong lorong kecemasan, okey lah, kita faham lah. Ada area kan. Ni yang paling kanan dan dia boleh menyelip masuk di paling kanan. Dan dia bawa sangat laju. And terlalu laju sampai out of control, tiba-tiba dia langgar kereta depan. Dia langgar kereta depan, Alhamdulillah habis dia meninggal, driver tu. Tapi co-driver tu selamat. Tapi apa yang saya nampak dekat sini, itulah bila kita relate balik tentang cerita driver, kita nak bawa kereta kan. Sama juga dalam bisnes. You boleh pilih untuk tak ada lesen untuk nak start bisnes, tak ada masalah. Dalam masa sama kita pun, kalaulah kita dah tahu macam mana nak buat bisnes, tapi kita sampai nak laju tanpa kita melihat di sekeliling kita ni,
Kan? Tak pun memikirkan orang lain lah kisahnya kan. Terlalu nampak goal aku nak sampai paling awal lah, paling tinggi, paling cepat lah. Tapi tak tengok apa lagi mungkin penghalang-penghalang tu. Makanya tiba-tiba kena potong macam tu je. Betul. Itulah yang saya nampak lah. So risiko ni tetap ada. Cuma sama ada kita boleh kawal ke kita tak boleh kawal. Yes. So macam mana nak kawal risiko adalah bila kita ada knowledge. Bila kita tidak ada knowledge, tidak cukup lah knowledge. Bukanlah tak ada. Bila kita tidak cukup knowledge ataupun kita mungkin tak upgrade knowledge, maknanya kita tidak nampak risiko-risiko di sekeliling kita ni. And so ilmu ni dia sebenarnya memberi kita awareness, kesedaran tentang apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Dia sama macam social media. Bila kita tengok, kita sedar, apa sedang berlaku hari ni. Contohnya ada perang hari ni yang berlaku kan. So sama dengan knowledge. Knowledge memberi kita awareness. Knowledge memberi kita kesedaran. Knowledge memberi kita yang kita membuatkan kita sentiasa kita sedar diri tentang di mana tahap kita, apa challenge yang kita hadapi. Kadang-kadang orang tu lalu challenge tapi dia tak sedar tu challenge. Ada orang dia lalu bisnes tu, dia tak sedar pun yang depan dia mungkin ada dinding besar, ada tembok besar, ada halangan besar. Tapi dia redah je. Tak salah nak redah. Cumanya bila kita ada knowledge, kita akan lebih aware. Betul. So I think itu saja setakat ni. Alright, so saya rasa itu saja untuk episod kali ni episod kali ni. So ada lagi soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya, anda boleh tanya di dalam komen, ruangan komen lah YouTube yang kita ada sekarang ni. Dan insyaAllah kita cuba untuk menjawab daripada perspektif kita lah, Tuan Rozif. Jadi saya rasa itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi. Thank you so much dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.